Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sorry So, untuk malam ni, saya buat rakaman untuk kita videokan chapter 2, tingkatan 4. Okay, saya nak ajar penggunaan inovasi dan juga macam mana kita nak menggunakan inovasi supaya mudah kita study tajuk 2 iaitu fungsi kuadratik. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok soalan 2011, so saya akan bagi sedikit dahulu nota ringkas untuk tajuk ini. So yang pertama, apabila kita bercerita tentang punca, saya tak share skrin Sekejap, saya share skrin sekejap. Okey, so dah dapat dah. Okey, so kita tengok tajuk 2 iaitu fungsi kuadratik. Sambil-sambil kita tolong pelajar tingkatan 4 mahir untuk menjawab soalan fungsi kuadratik. Bab 1 fungsi, bab 2 fungsi kuadratik. Kita bagi dulu nota sedikit. Okey, so yang pertama apabila kita diberi tentang punca. Okey, punca sebenarnya merujuk kepada nilai X. Okey, bila dia kata punca, itu sebenarnya dia cerita tentang X, iaitu dia akan cerita tentang pintasan pada paksi X. Jadi ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama, kita panggil dia sebagai dua punca nyata yang sama. Okey, dua punca nyata yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dua punca nyata berbeza. Dan yang ketiga ialah tiada punca nyata. Ini nota dia lah. So bagaimana kita nak buat kalau kita dapat kes yang pertama? So kita kena ingat B kuasa 2 tolak dengan 4AC sama dengan kosong. Kalau kita dapat yang kedua, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dari kosong dan bentuk, tak habis eja ke tadi? Nyata. Okey, yang ketiga ialah B kuasa 2 tolak 4AC kurang dari kosong. Ini nota dia. Nota tentang punca, nilai punca itu merujuk nilai X dan dia sebenarnya menerangkan tentang pintasan X. Jadi untuk kita jawab soalan yang pertama ni, soalan tahun 2011, soalan nombor 4, soalan mention di sini mempunyai dua punca nyata yang sama. Jadi kita terus buka B kuasa 2 tolak dengan 4AC kita samakan dengan kosong. Okey, bagaimana cara kita nak tentukan A, B, C? Yang pertama, Meda akan birukan dulu perkali yang kita nak rujuk. Okey, yang pertama, X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Perkalinya kita panggil A. Jadi di sini kita boleh katakan nilai A kita adalah M. Kemudian Madam birukan X pula. Perkalinya adalah B. Jadi B kita adalah 1 tambah 2M. Dan yang tidak ada perkali. Yang ini tidak ada perkali ni. Okey, tidak ada perkali pula. X dia kuasa kosong. Tidak ada di sini.
Jadi itulah dia nilai C. Nilai C kita ialah M tolak 1. Bila dapat soalan macam ni, kena tahu A, B, C dengan syarat kita mesti tengok X kuasa 2, X kuasa 1, X kuasa kosong dan kita kena baca perkali di depannya. Okay, perkali di depannya merupakan A tambah B tambah C. Itu dia cara nak menentukan A, B, C. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus. Okay, B kuasa 2 ialah 1 tambah 2M kuasa 2. Tolak 4, A kita adalah M, C kita adalah M tolak 1 sama dengan kosong. Okey, jadi Meda akan kembangkan dahulu yang kuasa 2 tu lah. Okey, kita kembangkan yang kuasa 2. Awak akan dapat 1 tambah dengan 4M tambah dengan 4M kuasa 2. Kalau siapa tak boleh yang itu bagi tahu Tolak dengan 4M kuasa 2 kerana Meda kembangkan yang di dalam. Kembang lagi dalam ni, Meda akan dapat tambah 4M sama dengan kosong. Okey. Dan kita dapati 4M kuasa 2 tolak ni habis. Jadi M kita menjadi 8M tambah 1 sama dengan kosong. Meda bawa 1 ke sebelah sana, dia jadi negatif 1. Jadi dapatlah M kita sebagai negatif 1 per dengan 8. Okey. So Meda dah siapkan soalan nombor 4 ni. Nilai M dia negatif 1 per 8. So Meda buka soalan untuk pelajar tanya. Okey, kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, Meda akan cari soalan lain. Okey, boleh Okey, kalau boleh kita akan pergi kepada soalan yang sama tetapi tahun yang berbeza. Okey. So, Madam pergi kepada soalan 2012, soalan nombor 5. Kalau nak ikutkan skema jawapan ni, Madam dah bagi dalam grup WhatsApp lah. Okey. Persamaan kuadratik dengan keadaan H dan K ialah pemalar mempunyai dua punca nyata yang sama. Diulang lagi sekali. Jadi kita kena ingat B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Tetapi kita ada sedikit kepayahan untuk tahun 2012. Iaitu Madam kena susun semula soalan ni. Kena susun semula. Bila Madam kembang yang pertama dapat X kuasa 2 tolak dengan 4X tolak dengan H tambah dengan 2K dan kita kena samakan dengan kosong. Itu yang pertama. Okey, kemudian Madam kena susun supaya ada X kuasa 2, X kuasa 1 dan X kuasa kosong. X kuasa 2 perkali di depannya ialah 1. Manakala X kuasa 1 perkalinya ialah negatif 4. Dan yang tidak ada kena-mengena dengan X ialah saya buat 2K tolak dengan H sama dengan kosong supaya dia lebih cantik. Okey. So dari situ kita dah boleh nampak dah nilai A kita 1. Okey, nilai A kita 1. B kita negatif 4. C kita ialah 2K tolak dengan H. Okey, Madam nak masukkan dalam rumus pembeza layan. B square minus 4AC tu sebenarnya pembeza layan. So kita tengok, kita layan dia punya layan tu. Okey, B kuasa 2. B kita ialah negatif 4.
kuasa 2 tolak dengan 4, A dan C kita ialah 2K tolak dengan H sama dengan kosong. Okey, berhati-hati semasa tekan kalkulator. Okey, berhati-hati. Semasa pelajar tekan negatif 4, katakan pelajar terlupa buat kurungan. Pelajar buat kuasa 2, pelajar akan dapat jawapan yang salah. Okey, pelajar akan dapat negatif 16. Jadi, madam nasihatkan negatif 4 letak dalam bracket kuasa 2. Kerana jawapannya adalah positif 16. Itu peringatan daripada madam lah. So, yang ini dapat 16 tolak dengan 4 dulu sebab saya takut pelajar tak boleh, saya buat dulu 4/1. Siapa boleh terus lompat yang tak boleh slow and steady. So 16 tolak, saya akan kembang yang first tu jadi 8K. Saya kembang yang belakang tu jadi tambah 4H sama dengan kosong. Kemudian kalau kita tengok soalan, dia kata X. Dia kata ungkapkan H dalam sebutan K. Maksudnya dia nak suruh H jadi tajuk lah. Jadi 4H sama dengan 8K tolak 16. Sikit lagi. H. Pen saya tak ada dakwat pula. H sama dengan 8K tolak 16. Yang ini saya bagi dengan 4. Yang ini pun bagi dengan 4. Akhirnya saya dapat H sama dengan 2K tolak 4. Itu adalah soalan 2012 nombor 5. Okey, saya buka kepada soalan. Masih lagi kita fokus kepada pembeza layan lagi. So nilai H kita adalah 2K tolak 4. Okey, ada soalan ke tak? Okey, boleh. So kalau boleh kita try lagi. Okey, saya try lagi. Okey, saya try lagi, madam. Okey, madam pergi ni Dia sebenarnya kalau ikutkan madam nak buat macam ni. H sama dengan 8K tolak 16 bahagi dengan 4. Madam nak buat macam ni. Tapi madam takut ada pelajar yang lemah algebra. Nanti dia potong 4/1, 4/2, jawapan nanti 2K tolak 16. Madam nak bantu pelajar macam ni. Okay? Kalau ikutkan siapa yang dah boleh, straight to the point. Ringkaskan terus. Kalau yang tak boleh, buat cara madam. Okay. So far, penyempurnaan kuasa 2. Dalam soalan pasir kita boleh jumpa lagi. Penyempurnaan kuasa 2 kita boleh jumpa lagi sebab yang itu soalan jenis satu lagi. Sebab soalan ni baru madam cerita tentang jenis root. Ada 2 jenis kan. Soalan ni ada 2 jenis nanti. Yang hantu kat 5 belum lagi kita sentuh. Yang penyempurnaan kuasa 2 nanti dia akan muncul dekat hantu kat 5. Tutup pintu dulu belajar. Kita belajar tajuk hantu hari ni. Okey. Kita try nombor 5. Okey, soalan 2013. Dia keluar satu soalan, dia keluar 2 soalan sejak 2011. Satu yang tentang root ni, satu lagi tentang kat 5 tu. Jadi pelajar kena alert pattern soalan. Dan satu lagi saya rasa yang alpha beta tu, hasil tambah punca, hasil darab punca. So ada 3 jenis lah soalan. Okey, 3 jenis. Tapi madam fokus dulu kepada B square minus 4AC tu. Sebabnya madam tak sempat buat video siang hari, so kita videokan malam ni. Seandainya kalau pelajar nak keluar awal, tak kisah. Nanti madam akan videokan nanti secara solo. Okey. Soalan nombor 5 tahun 2013. Dia masih lagi ceritanya yang sama. Dia bagi fungsi kuadratik
Kemudian dia bagi tahu tidak bersilang dengan paksi X. Dia menggunakan perkataan baru. Tadi dia kata mempunyai dua punca nyata yang sama. So, 2011, 2012 sama. Tiba tahun 2013, dia guna perkataan bersilang pada paksi X. Maka pelajar kena tahu, kalau dia tidak bersilang pada paksi X, B kuasa 2 tolak 4AC tidak bersilang bermaksud kurang dari kosong. Okey, yang ni kalau kita rujuk nota atas sekali tadi. Okey, yang ini. Bila dia kata tidak, kalau dia kata tidak bersilang, maksudnya dia tiada punca nyata. Itu kata kunci untuk soalan 2013. Okey, so Madam pergi kepada soalan tersebut. Okey, so kat sini bila dia dah uji dengan perkataan tidak bersilang, maka nilai A-nya yang ini. Mudah tengok nilai A dia. Nilai B dia -2. Nilai C dia -3. Kerana orang yang buat soalan ni dia dah tahu dah pelajar tidak faham maksud tidak bersilang. Sebab itu dia buat soalan yang mudah. Sebab sebenarnya dia tahu dah pelajar akan dapat markah kosong. Kerana pelajar tidak tahu perkataan tidak bersilang itu sebenarnya dia tak cecah pun. Dia tak cecah pun paksi X ni. Dia tak potong pun. Kalau dia tak potong maksudnya less than 0. Yang itulah. Sebab itu soalan direka dengan mudah. Okey, B kuasa 2. Sekali lagi Madam nak ingatkan, masukkan -2 dalam kurungan. Kuasa 2 tolak 4. A kita adalah huruf P. C kita ialah -3. Kurang dari kosong. Okey. So -2 kuasa 2 dapat 4. Tambah dengan 4 darab 3, 12. P kurang pada kosong. 12P kurang dari -4. Jadi bila Madam cari nilai P, Madam sebenarnya boleh ringkaskan terus tetapi Madam kesian dekat pelajar. So Madam nak tolong pelajar yang lemah algebra, masukkan je -4 per dengan 12. Terus dia dapat jawapan P kurang dari -1/3. Tak perlu kita susah-susahkan diri sendiri, kalkulator kita pun dah cukup mahal. So biar dia yang buat kerja untuk kita. Okey. So macam mana soalan nombor 5? Boleh ataupun tidak? Boleh. Kalau boleh, Madam nak teruskan dengan pattern yang kedua. Okey, dengan pattern yang kedua. Seterusnya kita tengok balik soalan daripada awal sebab Madam nak mulakan pattern soalan yang kedua. Okey. Boleh soalan bentuk yang kedua. Yang pertama, dia bagi rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratik. Bila pelajar dapat graf kuadratik, mula-mula pelajar mesti cari dulu hantu. Hantu di sini. Okey, dah jumpa cari hantu, buat dulu putus-putus. Okey, selesai dah jumpa hantu. Kita tengok kepada soalan pula. Fx sama dengan positif 1 X tambah 3 kuasa 2 tambah 2K tolak 6. Mula-mula Madam nak buat pattern ni dulu. Fx sama dengan A X tambah hantu kuasa 2 tambah kat 5. Ini pattern yang cikgu kita ajar dalam kelas lah. Yang pertama, nilai A ni ada dua jenis. Yang pertama, dia positif. Apabila dia positif, dia akan menghasilkan bentuk yang senyum. Jadi graf kita adalah graf minimum. Yang kedua, nilainya adalah negatif. Bila dia negatif, bentuknya masam. Bentuk masam tu mengingatkan kita kepada titik.
maksimum. Okay, maksimum. Saya buat huruf S lah, saya takut orang kata mak pula. Okay, satu minimum, satu maksimum. Diterjemahkan oleh nilai A. Ya, inilah formula yang completing the square tadi, Syukran. Inilah dia completing the square. Tapi benda tu dah jadi square. This is square yang complete. Okay, itu peranan A. Kita tengok nota yang kedua. Apakah peranan yang ditunjukkan oleh H? Apabila pelajar dapat nilai dalam ni, pelajar ambil X tambah dengan H samakan dengan kosong. Jadi pelajar akan dapat X sama dengan negatif H. So yang madam panggil hantu tu yang itulah. Garisan X sama dengan negatif H tu yang madam mula-mula garis tadi ni. Ini adalah X sama dengan negatif H. Manakala nilai yang di hujung pula, nilai yang hujung sini, kita panggil dia kad 5. Yang ini tadi madam panggil hantu. Yang ini madam panggil K tu, madam buat kad 5. Sebab nak suruh senang ingat, kerana zaman dulu memang ada cerita hantu kad 5. Zaman dulu. Pengarahnya pun dah mati dah kan baru ni kan. Okey. So, apakah peranan kad 5? Peranannya ialah kalaulah dia itu tersenyum tadi, kalau nilai senyum maksudnya nilai kad 5 itu adalah nilai yang paling minimum. Kalau dia tadi masam, nilai kad 5 itu adalah nilai yang paling maksimum. Itu adalah nota untuk soalan jenis yang kedua. Kita cuba apply nota ni untuk pelajar. Okey. So yang pertama, apabila pelajar tengok nilai di sini adalah positif. Nilai di sini adalah positif. Maka pelajar tahu titik ini, graf ini adalah graf yang tersenyum. Dia tahu dah graf ni mesti senyum. Tak percaya awak rujuk graf tu. Dia memang senyum. Kemudian soalan suruh kita tanya, yang pertama dia suruh kita jawab, nyatakan persamaan paksi simetri. Yang kita buat garisan putus-putus tadi, kita rujuk terus pada kad 5 kita kat situ. Nilai kad 5 kita dah boleh cari dah. Iaitu kita ambil nilai kat sini ni. Saya sebut kad 5 kan tu tadi ya? Sorry saya betulkan balik. Nyatakan persamaan paksi simetri. Iaitu kita mesti rujuk garisan yang warna pink tadi. Garisan yang warna pink tadi ni akan diberi oleh nilai hantu. Jadi kita akan salin nilai hantu kat situ. X tambah dengan 3 sama dengan 0. Jadi X kita adalah negatif 3. Jadi kita telah menjawab soalan A. Soalan A, nyatakan persamaan paksi simetri. Jawapan kita ialah X sama dengan negatif 3. Terus kita ambil nilai hantu. Okey, Meda buka kepada soalan. Ada tak nak tanya? Tak ada. Okey, nilai X adalah nilai hantu, nilai Y adalah nilai kad 5. Okey, so sekarang dia bagi. Oleh kerana graf kita tersenyum, maka kita mesti ada nilai minimum. Dia bagi tahu nilai paling rendah ialah 4. Iaitu kita tengok pada graf ni. Nilai paling rendah adalah 4. Manakala kalau kita rujuk pada kita punya kad 5 kita ialah 2K tolak 6. Dan nilai yang paling minimum ialah 4. Jadi automatik kita boleh cari nilai K.
2K sama dengan 10. K sama dengan 5. Selesai soalan nombor 5 tahun 2011. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey, Madam mula perkenalkan inovasi hantu Kak Limah. Okey, nilai yang di dalam ini Madam panggil dia hantu. Nilai yang di luar ini Madam panggil dia Kak Limah. Sempena huruf di situ, huruf H Madam guna hantu. Huruf K Madam guna Kak Limah. Okey? Tak ada Okey, kalau tak ada, soalan nombor 4. Okey, nombor 4 pattern baru pattern baru yang ini kita panggil sum of root, product of root. Meda tak buat lagi. Meda cari dulu yang Kak Limah dulu ya. Okey, nombor 5 ni sudah. Okey, nombor 6 ni kita kena ada satu bentuk lagi, 4 bentuk. Okey, Meda pergi kepada soalan nombor 6. Okey, sebab dia besar, tajuknya besar. Jadi kita kena bereskan one by one. Okey. Yang pertama, pelajar perhatikan nilai di sini. Negatif. Jadi kita akan tahu bahawa bila dia negatif, dia akan jadi masam. Sebab itu graf kita masam. Kemudian seperti yang Meda pesan, okey, dekat titik tengah-tengah tu kita buat garisan kerana kita sedang mencari hantu. Okey, hantu kita adalah H kat sini. Tapi Kak Limah kita dah tersengih kat situ. Kak Limah dah tersengih kat situ. Okey. This is Kak Limah. Okey, Kak Limah dah nampak dah 12. Okey, so sekejap lagi kita akan cari. Okey, so dah cantik dah. Daripada sini, okey, Madam serang dulu warna kuning Warna kuning dulu, Madam buat kat bawah ni lah. Warna kuning, Madam dalam proses nak jejak hantu. Okey. X. Kak Limah nilai Y. Hantu nilai X. Okey. Okey. So sekarang ni Madam nak cari nilai hantu. So Madam akan keluarkan dari sini. X tolak 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Jadi nilai H kat sini adalah 2. Straight to the point dapat nilai hantu kita 2. Boleh terima tu? Okey. State the value, bahasa Inggeris pula dah. Bahasa Melayu nyatakan nilai H. H sama dengan 2. Dapat dah. Lepas tu dia tanya nilai K. Nilai K kita sekarang, Madam buat warna pink. Kita ada 3K. Okay, kita ada 3K dan nilai yang paling max itu 12. Jadi 3K merujuk kepada paksi Y paling tinggi iaitu 12. Maka K sama dengan 12 bahagi 3. K sama dengan 4. Okey, jawapannya dapat 4. Okey, Madam buka kepada soalan untuk petua hantu Kak Limah ni, soalan nombor 6 2013. Okey. Silakan kalau ada soalan. Okey, nilai H dia 2, nilai K dia 4. Madam buat 4 ke 3 tadi? Okey, 4. Boleh? Okey. So, bila you dah kenal, you telah jatuh cinta dengan hantu Kak Limah, benda ni jadi cepat kita kira. Tapi jangan salah tengok hantu tu. Tengok elok-elok. Okey, sekarang saya nak cari nilai P. Kita akan kaji nilai P. Kalau kita tengok nilai P, Madam guna warna biru.
P ini sebenarnya dia memotong paksi X. Silap. P sebenarnya ialah dia memotong paksi Y. Bila masanya dia potong paksi Y? Apabila nilai X-nya bersamaan dengan kosong. Jadi sekarang ni Medan nak adjust soalan. Soalan kita Fx sama dengan negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan nilai 3K tadi adalah nilai 12. Sekarang Medan nak cari nilai dan Medan tahu pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong. Jadi Medan pun ganti seperti tajuk fungsi bab 1. Sama dengan negatif. So Medan ganti di sini kosong tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 12. Step by step. Negatif. Negatif 2 kuasa 2 tambah 12. Step by step. Negatif 2 kuasa 2 adalah 4 tambah 12. Jadi pintasannya nilai P bersamaan dengan 8. Negatif 4 tambah 12 dapat 8. Okey, Madam buka kepada soalan untuk petua hantu Kak Limah. Okey, silakan. Di mana rasa ada soalan nak tanya, silakan. Sebab Madam ingat nak sambung pattern yang ketiga kalau dah boleh. Okey. So kalau boleh Madam pergi kepada pattern yang ketiga. Okay, sebab soalan tajuk ini memang luas. So saya faham kalau pelajar kata soalan ini susah. Dia bukan susah, dia banyak. Okay, so Madam akan pergi kepada pattern soalan yang ketiga. Okay, pattern soalan yang ketiga iaitu apabila kita buat persamaan, kita akan buat X kuasa 2 dengan syarat nilai perkali di depan ni wajib 1. Operasi di sini wajib tolak. Kemudian di sini adalah hasil tambah punca diikuti dengan X kuasa 1. Kemudian tambah dengan yang di belakang ini kita panggil hasil darab punca. Dan jangan lupa wajib samakan dengan kosong. Okey, ini adalah cara kita nak menghasilkan persamaan kuadratik daripada punca-punca. Okey, harus diingatkan nilai di sini wajib 1, kat sini wajib negatif, kat sini wajib positif. Itu wajib, compulsory. Okey, so sekarang Madam nak terangkan hasil tambah punca dan juga hasil darab punca tu bagaimana. Okey, diberi bahawa 3 dan M tambah 4 ialah punca-punca bagi persamaan berikut. Jadi mula-mula Madam buat hasil tambah punca ialah 3 tambah M tambah 4. Iaitu 7 tambah M. Okey, selesai dah situ. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, Madam nak buat, yang ini adalah hasil tambah punca, dah siap. Madam nak buat hasil darab punca adalah 3 darab M tambah 4. Kita darab. Jadi awak akan dapat 3M tambah 12. Itu merupakan hasil darab punca.
Okey, sampai situ okey? Boleh dua maklumat tu okey? Okey, sekarang kita tengok perkali di depan ni 1. Mesti check. 1, bagus. Okey. Tiba-tiba di sini sepatutnya negatif tapi dia buat positif. Okey, so Madam akan tukar di sini Tengok Madam tukar. Madam nak buat hasil tambah punca 7 tambah dengan M sama dengan Madam kena letak negatif di depan baru Madam ambil N tolak 1. Ada soalan? Boleh ke? Situ memang benda yang keliru tau. Itu memang benda yang keliru sebab itu Madam bagi tahu perkara-perkara penting ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. Penting. Kalau awak tak perasan, awak tak buat negatif tu habis salah yang lain. Okey, kemudian kalau Madam settlekan yang ini dahulu. Okey, Madam settlekan yang ini dahulu. 7 tambah M sama dengan negatif N tambah 1. M tambah dengan N sama dengan negatif 6. Persamaan 1. Tapi Madam rasa kita tak payah buat persamaan beria ni sebab kita akan dapat jawapan sekejap lagi. Okey, manakala hasil darab punca yang B. Bukan. Bukan negatif 6 tu bukan yang sana. Madam selesaikan 7 dengan 1. Jadi 1 tolak 7 negatif 6. N tolak 1. Okey. Kalau ikutkan, kalau daripada sini Madam betulkan pelajar sebab kalau tak keliru kat situ kita habis. Okey. Sebenarnya nilai bagi perkalian ini kita panggil dia hasil tambah punca. Sepatutnya tanda di sini negatif tetapi dia tulis positif. Jadi sebenarnya positif itu terhasil daripada negatif N tolak 1. Sebab syaratnya mesti negatif kat luar. Syarat dia. Tetapi dia tulis kat sini positif. Jadi kalau nak tukar jadi positif maksudnya dalam ni mesti negatif. Jadi apabila Madam ambil negatif di situ, dia akan jadi negatif N tambah 1. Saya kembang boleh. Dia jangan tertukar dengan pattern yang sebelum ni. Sebelum ni yang B square minus 4AC tu cerita lain. Ni cerita lain sebab dia ada 4 jenis soalan kalau kita buat banyak-banyak. Okey. Hasil darab punca pula, kita tengok yang tidak ada hubungan dengan X. Nombornya adalah positif 6. Jadi dari situ, Madam buat negatif 6 sama dengan 3M. M sama dengan negatif 6 per 3. Maka M sama dengan negatif 2. So, Madam dah dapat nilai M negatif 2. Tak sempat nak buat simultaneous equation. Madam ganti M itu dengan negatif 2. Jadi, dapatlah kita N sama dengan negatif 6. Tadi sini negatif 2 tau. Datang sini jadi tambah 2. Jadi N kita dapat negatif 4. M kita negatif 2. Okey. So, itu adalah pattern yang ketiga. Okey, pattern yang ketiga. Bab 2 nampak simple tetapi konsep kena kukuh.
soalan sentiasa keluar, okay, soalan sentiasa keluar. Cuma untuk SPM 2 tahun kebelakangan ini memang dia tinggi sedikit berbanding dulu kala. Okay, so dah selesai. So saya pergi kepada yang ini pattern yang keempat. Saya buat satu latihan lah untuk pattern yang sama begitu. Okay. Ini no roots. Ni Kak Limah. Yang ini roots. Yang ini no. Okay. Meda cuba kepada yang ini. Nombor 5 tahun 2015. Okay. Dia kata negatif 7 ialah salah satu daripada punca. Medan dah terang punca ni adalah nilai X sama dengan negatif 7. Nama lain punca adalah X. Okey. Dan bila kita ganti nilai, contohnya awak ambil ni, awak ganti X tu dengan negatif 7. Negatif 7 tambah dengan K kuasa 2 sama dengan 16. Okey, kalau kita baca bahasa Inggeris, baca bahasa Inggeris, sebenarnya orang suka bahasa Inggeris sebenarnya, tengok Dia kata, find the values. Ni, kata kuncinya S, maksudnya plural. Kalau baca bahasa Melayu, cari, betul lah, bahasa Melayu dia pun ada nilai-nilai, sorry. Di matrikulasi je kot tak ada. Okey, cari nilai-nilai. Jawapannya mesti ada 2. Madam nak ajar cara yang selamat untuk pelajar. Tengok betul-betul supaya pelajar yang tak minat proses kembang kuadratik ni dia selamat. Tengok betul-betul cara Madam buat. Negatif 7 tambah dengan K, Madam export nombor kuasa 2 ke sana, dia akan bertukar menjadi punca kuasa 2. Cara baru moden sikit. Dan kena ada kat depan tambah dan tolak. Negatif 7 tambah dengan K sama dengan tambah tolak 4. Punca kuasa 2 16 adalah 4. Jadi madam ada 2 jawapan. Jawapan yang pertama, negatif 7 tambah dengan K sama dengan 4. Jawapan kedua, negatif 7 tambah dengan K sama dengan negatif 4. Jadi K sama dengan 11, K sama dengan 3. Jadi madam tak semak lah sebab soalan memang dah bagi kata kunci, cari nilai-nilai. Jadi nilai madam yang pertama 3, yang kedua 11. Okey, madam buka kepada soalan. Okey, ada nak tanya tak soalan yang itu? Boleh Madam teruskan rakaman. Okey. Cara no. Okey, kalau nak guna kaedah biasa, okey, kalau nak guna kaedah biasa, okey, kalau nak guna kaedah biasa, negatif 7 tambah K, negatif 7 tambah K sama dengan 16. Pelajar kena kembang dulu. 49 tolak dengan 7K tolak dengan 7K tambah K kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. Ini cara biasa. K kuasa 2 tolak 14K. Saya tak berhenti nak congak. 49 tolak 16. 16. 33. Tambah 33
sama dengan kosong. Pelajar pun tekan kalkulator. K darab K, 11 darab 3, 33. Okey, negatif itu maksudnya di sini negatif, di sini negatif. K tolak 11 sama dengan kosong. K sama dengan 11. K tolak 3 sama dengan kosong. K sama dengan 3. Okey, satu cara yang belajar di sekolah lah. Satu, madam bagi cara kebat. Okey, cara kebat. Di matrik kita akan guna kaedah kebat supaya pelajar cepat mengira. Dua-dua boleh. Tak ada seorang pun yang salah. Dua-dua boleh. Okey, cara di sekolah pelajar suka yang inilah. Sebab pelajar takut nak cuba cara baru. Yang ini madam tunjuk. Supaya pelajar boleh kira cara cepat. Cara mudah. Okey, cara mudah. Okey, madam teruskan satu contoh lagi untuk kita buat alpha beta tu ya. Kita nak buat sum of root, product of root. Okey, soalan kita yang asal 3x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan 7 sama dengan 0. Apabila kita nak buat alpha beta, syaratnya yang depan ni wajib nombor 1, wajib. Tetapi sekarang dia nombor 3. Jadi kita kena faktorkan 3 keluar. So di sini adalah x kuasa 2. Okey, di sini adalah 8/3x tolak 7/3 sama dengan 0. Okey, ada soalan tak yang warna hijau? Okey, ada soalan tak yang warna hijau proses faktor tu? Sebab dia memang wajib nombor depan tu 1. Maka yang 3 di belakang ini, semua sebutan madam bawa 3 ke sini. Dia akan jadi bahagi, dia akan jadi bahagi 3. Okey, kalau madam bawa 3 ke sana, 3 dah habis. Tengok madam tekan kalkulator. 0/3. Tengok jawapan dia. Bukan madam reka ni jawapan dia. Sama dengan, 0. Maka dapatlah x kuasa 2 tambah 8/3x tolak 7/3 sama dengan 0. 3 tu bukan hilang 3, madam bawa pergi ke kanan, jadi 0 bagi 3, 0. Daripada situ, dia bagi dekat madam di sini, punca asalnya adalah alfa dan beta. Bermaksud, hasil tambah punca adalah alfa tambah beta bersamaan dengan nilai yang ini. Okey. Tetapi kita kena ingat syarat dia tadi mesti negatif di situ. Jadi nilainya adalah negatif 8/3. Boleh tak? Dapat tangkap tak negatif 8/3? Boleh Sebab x kuasa 2 di sini wajib tolak. Dan nilai di dalam ni negatif 8/3. Gabungan yang ini, gabungan yang ini 2 ni, itu yang mengubahnya menjadi positif. Okey. Kemudian, hasil darab punca alfa darab beta bersamaan dengan yang ini. Bersamaan dengan negatif 7/3. Okey, sekarang dia bagi persamaan lama dan punca yang lama. Sekarang dia bagi madam punca baru dan dia suruh bentuk persamaan yang baru. Sebelum kita bentuk, kita buat pattern dahulu. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca baru tambah
Hasil darab punca baru sama dengan kosong. Dekat sini saya nak buat hasil tambah punca baru. Hasil darab punca baru. Okey, saya nak buat punca baru. Hasil tambah punca baru adalah 3 alfa tambah 3 beta. Didapati nombor 3 boleh difaktorkan. Bukan ke positif 7? Bukan. Bukan. Kita dah ubah ni. Syarat dia mesti nilai tu 1. Syaratnya 1. Bila nak suruh jadi 1, dia dah di sini. Ataupun di sini. 1. Dan nilainya adalah 7/3. Negatif 7/3. Bukan lagi yang sebelum. Bukan soalan asal. Yang ni kena hati-hati. Memang keliru. Masa madam umur 16 pun memang madam keliru juga. Cikgu madam dah ingat lah nama. Wan Muhammad Yusof nama dia. Dia tegur saya kata, no. Dia belajar daripada University Indiana, Amerika Syarikat. Cikgu tu sangat bijak. Boleh Kita tak boleh ambil nilai original kerana nilai A original melanggar syarat kerana nilainya wajib 1. Sebab itulah ada proses pemfaktoran supaya di sini menjadi 1 dan kita ikut peraturan. Okey. Saya sambung. Hasil tambah punca baru saya di sini. Hasil tambah punca baru adalah 3 alfa tambah 3 beta. Saya faktorkan 3, dalam ni tinggal lagi alfa tambah beta. Macam pernah tengok je alfa tambah beta. Oh, yang di atas. Yang di atas rupanya alfa tambah beta. So, saya ganti kat bawah sama dengan 3. Alfa tambah beta tadi ialah negatif 8/3. Akhirnya matilah 3. Dapatlah negatif 8. Hasil tambah punca baru negatif 8. Madam dapat nilai tu, madam sumbat negatif 8 dalam ni diam-diam. Duduk situ sekejap. Okey, sekarang madam nak cari hasil darab punca baru adalah 3 alfa. Ya, silakan. Ada soalan? Hasil tambah. Okey, saya ulang sekejap. Okey, saya ulang sekejap. Okey. Saya ulang di sini. Okey, sekarang punca baru kita adalah 3 alfa dan 3 beta. Jadi 3 alfa tambah dengan 3 beta. Di sini ada nombor 3, di sini ada nombor 3. Jadi madam pun faktorkan 3 keluar. Tinggal nilai di dalam alfa tambah beta. Dan alfa tambah beta tadi adalah nilai di atas. 3 alfa tu soalan yang bagi. Ni, soalan yang bagi. Boleh? Soalan bagi punca baru, dia suruh cari equation baru. So kat sini awak akan dapat 3. Sini awak ambil nilai negatif 8/3. Boleh potong nilai ini. Okay. So hasil tambah punca baru adalah negatif 8. Madam minta maaf lah. Madam guna hasil tambah punca baru. Madam tambah. Madam tahu awak belajar HTP. Tapi madam nak membezakan yang lama dengan baru, madam guna HTPB. Nanti malah cikgu emek dia. Tak apa, untuk kebaikan tak apa. Daripada kita keliru, baik kita tambah sikit je baru. Just untuk menunjukkan dia adalah yang baru punya. Okey. Hasil darab punca baru 3 alfa darab dengan 3 beta. 3 darab 3, 9.
Alfa beta macam pernah tengok dekat mana ada alfa beta. Oh, di atas rupanya. So, kita akan dapat 9 darab negatif 7/3. Tak perlu unsing, tekan je kalkulator. 9 negatif 7/3. So, awak dapat kat situ negatif 21. Sama dengan negatif 21. Sumbat dalam ni negatif 21. Untuk menulis jawapan akhir adalah tidak molek kalau ada dua tanda. Ni kunsa tak boleh. Pilih salah satu saja. Okey, so kita akan buat X kuasa 2 tambah 8X tolak 21 sama dengan kosong. Itulah persamaan yang baru. Okey, kat mana rasa tak boleh? Itu bentuk yang ketiga. Madam nak habiskan satu lagi bentuk yang keempat. Okay, tapi kalau pelajar nak left tak ada masalah, nanti yang ini akan jadi rakaman. Okay, maksudnya Madam tak rakam semua soalan, Madam lompat mengikut pattern soalan, bentuk soalan. First part. Okay. Yang second nak ke tak nak? Okay. So beres. So Madam nak buat bentuk yang keempat. Kita ready bentuk yang keempat. Saya tengok balik dari atas. Beres. Okay, saya nak buat nombor 6. Bentuk yang keempat. Adik-adik tak tampak. Soalannya banyak bentuk. So jangan kita terkeliru. Okay, so yang pertama dia bagi kat sini F dan kat sini pun F. Bermaksud negatif 3 X kuasa 2 tambah 2X tambah 13 kurang sama dengan 5. Sebab tempat F tu kurang sama dengan 5. Dan bila kita nak buat graf, kalau madam lebih suka dia positif supaya dia senyum. Okay, jadi madam nak mengosongkan sebelah kiri, madam akan hijrahkan iaitu menjadi 3X kuasa 2 tolak 2X tolak 13 tambah dengan 5. Tetapi side pelajar, okay, pelajar punya pandangan, pelajar tak reti kalau nombor kosong duduk belah kiri. Okey, kita patuhi masalah pelajar 3X kuasa 2 tolak 2X. Tak reti pula nombor ni. Negatif 13 tambah 5 rasa macam 8 tadi. Okey, so kita dapat negatif 8 Negatif 8. Okey, awak tengok macam ni je. Awak tengok dekat nombor 3 ni dia ada 2 titik Dia ada 2 titik. Okey, awak sambung je. Itu cara nak tukar dia. Awak bilang titik, lepas tu awak buat macam tu. Okey, kemudian proses di sini wajib kita buat proses pemfaktoran. Kita ready Pemfaktoran. Kita kena ready dengan mangkuk. Kita kena ready dengan hayunan pembaris. Yang ini kita kena ready. Sebab yang lain kalkulator akan kira. Okey, ready Kita nak guna kalkulator. Mula-mula kita tekan menu. Okey, menu. Kita cari huruf B. Itu huruf A, equation and function. Kita cari B, tajuk inequality. Okey, kita tengok kita adalah kuasa 2 dan kita pilih pattern. Nak nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, nombor 4. Kita dapati pattern kita nombor 3. Tekan 3.
Masukkan perkali dia, nilai A dia 3 sama dengan nilai B negatif 2 sama dengan nilai C negatif 8 sama dengan. Dia siap bagi jawapan akhir dekat kita. Tu jawapan akhir kita. Kita salin jawapan akhir sekejap. Jawapan akhir yang pertama, X kurang sama dengan negatif 4/3 atau, sekejap saya lupa tadi. Atau 2 kurang sama dengan, saya tiga jawapan kalkulator ni, kurang sama dengan X. Okey, tengok betul-betul cara Madam nak tunjuk inovasi ni. Yang pertama, di sini ada nilai X. X merujuk kepada kawasan rahsia. Macam sinar rahsia, X-ray. Sebab benda tu rahsia tau dalam badan orang. Bila dia ambil X-ray tu dinamakan X-ray sebab benda tu benda rahsia. Lepas itu ada nombor negatif 4/3. Awak ikut je dia. Negatif 4/3. Lepas tu ada atau, awak tengok ni, atau, you, atau. Lepas tu jumpa nombor 2 dulu. Awak jumpa nombor 2 dulu. Sini 2. Lepas tu baru awak jumpa X. X adalah nilai rahsia. Selesai. Kemudian nak penuhkan kuadratik pula, dia akan jadi 3X tambah 4. Ya, ini akan jadi X tolak 2. Terus kita dapat markah penuh soalan nombor 6. Okey. Macam mana soalan pattern yang keempat? Okey ke tak okey? Ini pattern keempat. Boleh? Nak sheet. Okey, saya bagi contoh lain. Katakan jawapan kalkulator X kurang dari 0 atau 5 kurang dari X. X ni merujuk kawasan lorek. X ni pun merujuk kawasan lorek. Katakan kita punya mangkuk tu macam ni dan saya always buat positif, saya always buat senyum. So mula-mula kita baca dari sini. Kita jumpa X dulu. Jadi kita akan jumpa kawasan berlorek dulu. Lepas tu baru jumpa nombor 0. Tulis nombor 0. Atau kawasan 0. 5, nombor 5. Lepas tu ada X merujuk kepada kawasan berlorek. Boleh? Okey. Kawasan berlorek hanya ada 2 jenis saja. Yang pertama, mangkuk, iaitu jawapan kalkulator ada 2. Ada 2. Automatik atas. Sebab atas saja ada 2 kawasan. Okey, kalau kawasan kita, contohnya kita masuk tadi, semula saya masuk balik. Saya masuk balik. Sabar sekejap. Saya masuk balik. Menu, saya ambil huruf B, kemudian degree 2. Katakan saya ambil pattern yang bawah sekali, nombor 4. Nilai dia tadi berapa dah? 3. 3 negatif 2, 3 negatif 2, negatif 8. Okey, 3 negatif 2, negatif 8. Okey, kawasan nilai X tu ada seketul je. Okey, nilai X tu ada seketul je di tengah-tengah. Okey, so Meda akan lukis mangkuk yang baru. Okey, macam tu dia buat tadi. Negatif 4/3. Kat situ 2, tengok Meda lorek. Mula-mula Meda jumpa nombor negatif 4/3.
per 3. Lepas tu madam jumpa X. X tu kawasan Belorek. Lepas tu baru jumpa nombor 2. Nombor 2. Selesai. Boleh? Okey, kalau kita ada pembaris, okey, kalau kita ada pembaris, okey, madam buat pembaris ni, tengok Okey. Di atas paras yang ini, di atas paras yang ini adalah kawasan atas daratan. Atas daratan berlaku apabila Y besar dari kosong atau besar sama dengan kosong. Apabila banjir, kawasan di sini kita panggil Y kurang atau sama dengan kosong. Sebab itu apabila awak buat kawasan yang lebih besar, awak dapati kawasan beloreknya ada 2. Apabila awak lebih kecil, kawasan beloreknya ada 1. Okey, katakan pelajar dia nak lukis lengkung dia masam. Okey, dia nak lukis lengkung dia masam. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat yang masam, tengok madam buat. Negatif 3X tambah dengan 2X tambah dengan 8. Tapi nak faktor tak boleh tu tahu. Nak faktor tak boleh nombor negatif tu. At the end kena pusing juga. Okay. Katakan pelajar tak kisah. Biarlah madam nak buat juga negatif. Tak apa. Kita ikut dia. Okay. Tengok madam sama dengan dulu. Okay. Okay. Nilai A dia negatif 3. Nilai B dia 2. Nilai C dia 8. Okay. So, awak akan dapati nilai A awak mula-mula tu kecil. Tak bekah. Nilai X awak mula-mula. Tengok pada kalkulator nilai X. Lepas tu baru ada negatif 4/3. Lepas tu baru jumpa 2. Lepas tu baru jumpa X. Sama juga. Awak buat macam mana pun dia akan dapat 2 kawasan juga. Cuma madam nak pastikan bahawa awak tak boleh nak faktorkan ni awak kat sini. Tak boleh. Macam mana kita nak memastikan nombor negatif 3X2? Tak boleh kat situ. Jadi nak tak nak kena juga tukar jadi seperti madam tu. Boleh Okay. So sekali lagi kita pergi. Beres. Nombor 5, 6 beres, 7 beres, 8. Ini dah. Okay. Semua bentuk dah. Madam pergi pada yang ini nak habis dah. Bentuk dah habis dah. Kita nak habiskan sikit lagi. Saya tahu pelajar penat tu. Okay. Okay, rajah 4 menunjukkan graf fungsi. Yang pertama, nilai ni dapat tak nilai hantu dia berapa? 3 kan? Perasan tak hantu dia 3? Ambil pembaris. Buat kat situ. 3. Bukan negatif 3. 3. Macam mana tahu? Macam ni, Alina, macam ni. Awak ambil nilai hantu tu, awak kena samakan dengan kosong. Kan? Tak logik lah kalau kita nak buat negatif 3 kat sini sebab sedangkan di sini negatif 2. Tak logik. Situ kita tahu dah kita salah. Okay. So, bila kita samakan dengan kosong, dapatlah X sama dengan 3. Sini 3 rupanya.
Okey, kemudian kita dah tengok kad limah kita negatif 25. Okey, kad limah kita negatif 25. Alright, dah tahu dah jawapan. Titik paling bawah di situ, titik paling bawah kat situ, dimenangi oleh kad limah. Sini adalah nombor negatif 25. Okey, kita tengok soalan tanya apa. Dia suruh cari koordinat titik minimum. Oh, dah dapat dah. Hantu tadi kita dah keluarkan, kita dapat 3. Kad limah tadi negatif 25. Jadi titik minimum ialah 3 negatif 25. Kemudian B, persamaan paksi simetri dah dapat dah. X sama dengan 3. Soalan C, cari julat apabila fx negatif. Fx negatif. So soalan medium, kita ada 2 kawasan sekarang. Yang pertama kawasan di atas, saya lorek di atas. Itu namanya nilai Y yang positif. Tetapi soalan suruh cari nilai Y yang negatif. So nilai Y yang negatif daripada negatif 2 sehingga 8. So jawapannya ialah, okay, so dia nak nilai itu. So kita dapat X. Nombor yang paling kecil di situ negatif 2. Dan nombor di sini adalah 8. Itu jawapannya. Okay, saya buka kepada soalan. Soalan 2014 ni. Faham tak? Untuk saya cari nilai tu. Boleh saya buat tu terus guna graf. Okay, yang di atas pembaris. Yang di atas pembaris kawasan Y yang positif. Okay. Kawasan yang di bawah pembaris tu adalah Y yang negatif. Meda cuma nak membezakan kawasan atas dan bawah je. Meda lorek tu. Yang di atas positif, yang di bawah negatif. Jadi semasa yang di bawah itu, graf kita ni, okay, graf kita ni, kawasan graf ni, dimulai dengan nombor negatif 2 sehinggalah nombor 8. Kalau madam lebih daripada nombor 8, X itu akan menjadi berada di atas. Kawasan yang warna hitam ni berada di atas. Sedangkan soalan nak di bawah saja. Yang ini pun berada di atas. Dia nak di bawah sahaja. Jadi madam ambil itu. Katakan pelajar dia tak perasan untuk guna graf. Dia tak perasan sangat-sangat. Pelajar boleh buat fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 tolak 25. Dan dia boleh buat kurang dari kosong. Dia boleh buat kurang dari kosong untuk maksud negatif. Kemudian, dia boleh kembangkan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tolak 25 kurang dari kosong. Dia akan menjadi soalan sebelum ni. X kuasa 2 tolak 6X tolak. Sekejap Okey, saya nak buat 9 tolak 25 je sebenarnya. Negatif 16. Lepas tu dia faktor macam tadi juga. Faktor. Lepas tu mangkuk. Lepas tu hayun. Lepas tu tekan kalkulator. Okey, katakan dia buat X darab X. 8 darab 2, 16. Sini negatif, sini positif. Negatif 2. Sini 8. Kurang kawasan di bawah. Okey, so jawapannya adalah X di tengah-tengah. Nombor di sebelah kiri negatif 2. Di sebelah kanan 8. Pun boleh. Tapi kena kira sikit lah. Kena kira sikit lah ni. Kalau guna graf terus dapat jawapan secara direct.
Jimat masa. Okey, dah boleh beza dah. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Ada 4 bentuk soalan. Okey, tengok madam kalau awak nak buat sendiri nanti Yang ini dia kata has no root. Jadi awak guna pattern yang pertama Has no root. Okay, sorry. Tidak mempunyai punca. Jadi yang ini bentuk pertama. Okey, yang ini dia kata salah satu daripada punca-puncanya itu ialah 2. Yang ni bentuk yang ketiga. Kan? Lepas tu dia guna sum of root ni. Hasil tambah punca, produk root tu kan? Yang ni bentuk ketiga. Yang ni bila nak buat graf-graf ni macam tadilah bentuk yang keempat. Tapi dia ada perkataan kat sini, menyentuh paksi X pada satu titik. Ini bentuk pertama ni. B kuasa 2 tolak 4 AC, satu titik maksudnya gitulah sama dengan kosong. Bentuk pertama. Okey, yang ini bila tengok kan, betul apa ni? Okey, so kalau kat sini awak tengok, awak boleh buat ABC tu kan? Diberi fungsi kuadratik dengan keadaan pemalas sentiasa positif. So nak guna yang mana? Nombor 18 ni saya 2016. 2016 nombor 18. Sekejap saya tengok. Saya guna kaedah yang keempat. Okay, saya guna kaedah yang keempat dia ini. Okey, yang ini dia panjang sedikit. Tapi saya guna petua Kak Limah, hantu Kak Limah. Okey, nombor 2 ni saya guna hantu Kak Limah. Kemudian saya tengok dia ada 2 pintasan, 2 nilai ni saya pun lukislah. 1, 1, 0, satu lagi itu kita boleh lukis. Lepas tu contoh kita lukis macam tu. Sebab yang pertama dia kata dia potong dekat 1, 0. Ni 1. Yang kedua 5, 0. Gitu. Saya buat gambaran begitu masa buat tadi. Okey. Yang ini tahun 2017. Completing the square. Completing the square. Nombor 11 ni. Lepas tu yang ini dia guna perkataan apabila cari julat nilai X dengan keadaan fx ini negatif, maksudnya dia suruh buat kurang dari kosong. Okey, yang ini bentuk yang keempat. Okey, yang ini adalah bentuk root tu, bentuk ketiga. Root pertama alpha, root kedua negatif alpha, kerana dia kata diberi satu daripada punca-punca bagi persamaan ini adalah negatif kepada punca satu lagi. Jadi madam pilih punca pertama alpha, automatik punca kedua negatif alpha. Sebab dia terbalikkan begitu. Okey, selesai. So tajuk 2 ni ada 4 bentuk soalan dan kita kena mahir ke-4 bentuk. Jangan tertukar. Okey, sebelum kita habiskan rakaman, ada apa-apa nak tanya? Silakan. Okey, tapi rakaman ni saya stop di sini, okey?